Soalan nombor 1 ni, diagram 1 shows a cross section of unicate plant stem. So ini adalah vascular tissue, satu adalah xylem, satu adalah flowem. So cikgu rasa ramai antara kamu tengok anak panah. Kamu tak tengok dia punya structure ni. Ke ramai yang tengok structure untuk kamu kenal? Siapa yang tengok kamu kenal daripada arrow dia? Cuba angkat tangan sikit. Kamu jawab daripada arrow. Okey, okey. Okey, boleh turun tangan. Siapa yang jawab melalui kamu kenal dia punya structure tisu tu sendiri? Okey, tak ramai. Ali, Alia, Dia, Alisa, okey. So this time kita kenal dia punya structure tisu ya. Okay, thank you. Kita kenal structure tisu dia. Okay, so bila kamu tengok gambar rajah ni, tisu ni dia adalah dua-dua adalah vascular tissue ataupun tisu yang dia berperanan dalam function dia sebagai transport lah. Satu dia akan transport water, satu lagi dia akan transport organic substance. Okay, so yang main tisu dia ada dua lah, iaitu xylem dan phloem. So memang pertama kali yang capture kamu punya eyes kalau kamu tengok antara dua tisu ni, benda pertama adalah apa? Companion cell. Yes, very good. Itu dia. Dia akan capture your eyes, companion cell. Okay, yang ini. Sel rakan ataupun companion cell. Yang ini dia hanya ada pada phloem sahaja. Next time jangan tengok arrow lah. Takut juga arrow ni dia kadang-kadang dia boleh confuse dengan kita. Arrow tu tak nampak sebab dia colour dia sama je kan, hitam je kan. Jadi kamu tangkap yang ini. Kalau ada companion cell ni dia adalah phloem tissue. Okay, xylem tissue kenapa dia tidak ada companion cell? Sebab xylem tissue ni mostly dia adalah dead cell. So pada peringkat matang dia akan jadi dead cell. So dia tidak perlu sel hidup lah. Companion cell ni dia perlu bagi energy kepada phloem tissue untuk make sure the phloem tissue tu boleh transport organic substance lah. Cuma malangnya dalam textbook kamu dia tak apa cantik tau. Dia tunjuk gambar dalam bentuk macam apa? 3D punya gambar kan? Dia bukan dalam gambar 2D. So dia macam nampak confusing lah sikit kat sini. Sebab tu kena ada juga kadang-kadang lah tambahan jugalah. So ini adalah daripada textbook. So cikgu ambil juga textbook lama. Textbook lama ni cikgu kata isi dia jangan tengok sebab isi dia ni dia dah upgrade lah ya. Isi dia punya content dia dah upgrade tapi gambar dia still lagi kita boleh guna. So kalau kamu tengok gambar dekat buku teks lama ni, companion cell dia memang agak jelas lah. Ini adalah phloem. Okay, so ini adalah companion cell. Dan cikgu masih ingat lagi, kata saya cikgu Ali kot tanya masa cikgu ajar topik ni, adakah companion cell ni termasuk dalam phloem? Betul cikgu, ada. Ada kan? Adakah companion cell ni termasuk dalam phloem? Jawapannya ya. Phloem tu dia terdiri daripada sieve tube, ni sieve tube, companion cell, sieve plate. Beberapa komponen ni bergabung dan so dia membentuk the whole structure called phloem. So ramai jawab betul ni. Semua kali ni kita upgrade sikit, kamu kenal dia punya jenis tisu dia. So kalau kita tengok pada sikit lah ya, revise sikit pasal xylem ni. Xylem ni pun ada dua benda juga hari tu. Pernah tanya dalam paper 1, cuba cikgu tak ingat batch kamu ke batch tahun lepas. So xylem ni dia ada dua pula ya. So kamu nanti kalau keluar pasal xylem dia ada dua jenis pula xylem. Satu yang dipanggil kalau besar sikit macam ni xylem vessel. Kalau dia kecil memanjang macam ni kita panggil trachea. Dua-dua ni sama je fungsi dia transport water. Cuma dari segi structure tu dia membezakan, dia ada nama yang berlainan lah. Dia trachea ni dia macam kalau air masuk dia menyerong macam ni lah. Dia boleh masuk side by side macam tu. Kalau xylem vessel ni lebih besar jadi dia mostly dia straight lah naik ke atas. So seterusnya kita akan pergi kepada function ni. Semua orang pun tahulah function Q adalah transport organic substance. So kita tengok pada dia punya perkataan yang sesuai ya. Dia transport, kalau selama ni kamu kata transport food. Okay, so kita tengok kepada dia punya hierarchy penggunaan word dia. Okay, word pertama adalah photosynthetic product. Transport photosynthetic product. Itu yang paling cantik lah kalau nak guna. Okay, yang kedua transport organic substance. Itu cikgu selalu sebut. Okay, kita boleh guna tak transport glucose? Okay, transport glucose. Okay, elakkan. Okay, walaupun dekat leaves tu, okay, daripada hasil fotosintesis tu sebenarnya dihasilkan glukos, tapi later on glukos tu dia akan
bila nak transport dia akan jadi Sucrose. Okey. Dia jadi sucrose dulu baru dia akan dihantar pergi ke other part of plant. Okay, avoid use glucose, tapi kalau sucrose memang betul. Okay, boleh tak kita guna starch? Tak, sebab dia store in the form of starch. Okay, starch pun tak boleh ya. Glucose tak boleh, starch pun tak boleh. Okay, last kali food ya. Boleh tak? No idea. Okay, cikgu tak galakkan juga ya. Food tak boleh. Sugar dia boleh sebab sucrose tu adalah type of sugar. Lebih selamat kamu buat general je, transport sugar. So seterusnya adalah, yang ini tak payahlah kot cikgu nak panjangkan. Dia kata explain one adaptive characteristic of tissue P iaitu xylem to allow water transport to occur efficiently. Okay, yang ini jawapan dia memang sebiji dia ambil daripada textbook Okey, hanya kamu pergi pada textbook, tengok bahagian, nanti kamu carilah bahagian vascular tissue, tengok kat sini. Ini semua cuma jawapan dia. Okey, adaptation of xylem tu dia adalah arrange longitudinally from end to end. Tu. Yang kedua, form a continuous tube to allow water flow from the root to the leaf. Okay, yang ketiga, dia ada lignin, uneven lignin thickening. To give strength ataupun to prevent plant from collapsing. Ni dia memang ikut betul-betul textbook ni tambahan lagi Avoid from collapse, intention, force or pressure changes consists of dead cell, hollow, has no cytoplasm untuk mudahkan laluan air lah. Okay, allow unobstructed flow of water continuously. Pentingnya untuk kita baca soalan secara berhati-hati. Cikgu tengoklah kebanyakan kamu punya essay tu dibuat dalam keadaan rushing. Jadi sebenarnya kamu tak cukup masa ke? Ngam-ngam ke cikgu? Ngam-ngam Most of you tulisan cantik, tapi bila buat essay tu cikgu tengok memang tulisan tu dah jadi macam kelam kabut lah. Macam mana kamu kena rajin jugalah buat latihan sendiri supaya nak lajukan kamu keluarkan isi tu. So yang macam ni bila kita baca kan betul-betul kan dia kata kat sini tissue R lines the outermost surface of the plant. So kita ingatkan dia nak tanya name the tissue R. One of role of tissue R is to protect plant from pathogen attack by producing a waxy layer. Rupanya dia nak tanya nama layer tu. Bukannya tissue R. Kalau tissue R obviously adalah apa epidermis kan. Okay, tapi bukan dia nak tanya ni Dia nak tanya layer tu. So layer tu adalah apa? Cuticle. Mana cikgu nak kata bila kamu nak start paper tu, make sure kamu relax, clear your mind. Okay, baca soalan, cerahkan fikiran, baca soalan betul-betul lah. So supaya tidak sayang lah macam ni kan. Semua orang tahu ni cuticle tapi sebabkan mungkin kamu tersilap. So kita teruskan. Okay, yang pertama, okay, namakan struktur R dengan S. Okay, R adalah channel protein. Okay, macam mana kita kenal dia ada macam tunnel. Okay, S ni hati-hati Okay, sebenarnya S ni jawapan dia adalah phospholipid head ataupun kamu juga boleh tulis je phospholipid. Polar head tu cikgu anggap kamu faham tapi kamu kena tambah perkataan phospholipid juga. Peranan kolesterol. Okay, kolesterol yang ini Di kolesterol ni dia jadikan kamu punya phospholipid tu kenyal-kenyal macam tu. Kalau tak ada kolesterol tu kamu punya plasma membrane tu dia jadi macam apa? Fluidi, dia jadi macam lembik sagi macam tu lah. So dia kolesterol tu dia jadikan phospholipid tu jadi kenyal-kenyal. So dia punya word yang sesuai adalah dia make phospholipid bilayer stronger. Okay, dia tambah strength. Okay, more flexible ataupun less permeable to water soluble substance. So antara itulah jawapan yang boleh diterima. Sama juga jawapan ni sama dalam textbook. Less fluidi boleh lah. Okay, kamu ni check ke ni dengan kertas kamu ni? Check cikgu. Check Okay. Jawapan kamu tu kiranya kat mana yang jawapan kamu tak kemas tu kamu kemaskan. Okay, kita teruskan Okay, anak panah ni Ini the role of red blood cell is to transport oxygen to the body cell. So oxygen move across the plasma membrane to combine with hemoglobin. In diagram 2.2, draw an arrow to show the oxygen diffusion pathway across the plasma membrane of red blood cell. Oksigen masuk Okey, jadi yang ini adalah dia punya laluan dia adalah di bahagian yang sesuai adalah okey, anak panah dia ke sini. Ataupun mana-manalah yang kamu tunjuk dia asalkan dekat phospholipid bilayer. Oksigen disebab
very small. So very small, dia akan boleh masuk dekat celah-celah phospholipid bilayer ni. Boleh juga oksigen sebabkan dia terlampau kecil, dia boleh juga termasuk dekat dalam channel protein pun boleh. Carrier protein tak boleh. Sebab carrier protein ni dia ada bentuk dia. So oksigen dia tidak mampu untuk ubah bentuk dalam carrier protein tu untuk jadi terbuka lah, tak boleh. Dia hanya boleh melalui yang dekat channel protein ni sebab dia bentuk tunnel kan, jadi oksigen ni very small, jadi dia boleh masuk ikut mana-mana laluan yang terbuka. Pun ada certain of you yang dia buat anak panah dia terbalik dan juga ada yang dekat tepi macam ni. So macam dekat tepi ni cikgu assume dia faham lah lalu dekat phospholipid bilayer, tapi sebenarnya dia nak arah kemasukan dia tu. Okay, macam salah lah kalau kamu buat dari tepi ataupun dari bawah. Okay, kalau glukos ataupun amino acid masuk kat mana? Carrier protein kan cikgu? Yes. Glukos dengan amino acid dekat carrier protein. Okay, yang ni semua orang tahulah, tapi ada juga silap Cikgu ingat siapa yang silap tu. Distilled water ni sifat dia apa kepada red blood cell? Hypotonic. Hypo. High water potential, so that water akan masuk ke dalam red blood cell. Dia tanya effect kamu jawab ini dulu. Explain the effect on the red blood cell. Kalau yang paling cantik sekali, kamu jawab dulu soalan dia. Effect dia adalah red blood cell will burst, okay, ataupun red blood cell will undergo hemolysis. Burst dengan hemolysis tu dia benda yang sama je. Okay, itu satu point. Kita jawab effect dulu sebab dia tanya effect So benda-benda macam ni dalam exam ni kita kata teknik nak jawab yang betul tu. Okay, lepas tu baru cerita macam mana dia boleh jadi macam tu. Okay, this is because the distilled water is hypotonic to the red blood cell. Thus, water will diffuse into the red blood cell by osmosis and causes the red blood cell expand and eventually burst. Jawab yang effect ni dulu baru kamu buat penerangan. Okay, cikgu teruskan kepada soalan nombor 3. Okay, stage dia ni dia dalam bentuk berdua macam ni. Homologous ni, obviously dia adalah meiosis. Okay, sebab dalam peringkat meiosis ni dia nak jadikan half so dia mesti akan berpasangan, so later on pasangan tu akan separate. Dia akan terpisah macam tu. Okay, satu pergi ke sana, satu pergi sini. Okay, dalam kes ni dia daripada 4 kromosom dia jadi 2 kromosom. Nama stage dia sebabkan dah tahu meiosis kena bagi tahu spesifik anaphase 1 atau 2. So yang ni anaphase 1. Meiosis kamu tak boleh bagi tahu dia contohnya prophase je, tak boleh. Sebab dia ada 2 tu. 1 dengan 2 dan 2 tu berlainan dalam meiosis. Okay, so ini adalah anaphase 1. Yang ni yang cikgu pelik sangat, cikgu terbelik-belik buku cari soalan nombor 2 ni. Explain the chromosomal behavior that occurs in the diagram 3 ni. Ramai jawab the word pull away. Mana kamu dapat keyword pull away ni? So, cikgu tengok dalam textbook, cikgu tengok kan. Dia memang ditarik oleh centriole tau, tapi sebab tu penekanan keyword tu lagi penting lah. Dia nakkan behavior dia, bukan dia ditarik, behavior dia yang penting kat sini ni homologous chromosome separate. Dia bukan nak highlightkan dia ditarik. Kita nak highlightkan pasangan homologous chromosome terpisah, separate. Tu dia nak highlightkan. Cikgu tengoklah buku teks, cikgu tengok kat mana kamu dapat perkataan pull away ni, tak ada pula. Buku teks masih juga dia guna perkataan separate Tolonglah kamu ikut keyword yang cikgu dah highlight. Okay, bila prophase condense. Okay, metaphase align. Anaphase separate. Telophase dia reach ataupun add tak sesuai lah reach ataupun add to the opposite pole. Kalau ada perasan dia tulis separate dulu. Dia behavior dia yang penting dia nak nyatakan kat sini adalah bilangan yang asal tu terpisah terpisah 2. Dia nak mengatakan adanya proses kromosom yang dalam satu amount, contohnya amount dia ada 10. 10 ni akan terbahagi 2. Terpisah akan terbahagi kepada 5. Dia memang nak bagi tahu event yang penting dia terpisah ataupun terbahagi 2, bukan ditarik itu. Ditarik itu dia tak penting. Yang penting kita nak katakan dia terpisah. Okay, so ini yang dia sebenarnya satu jawapan dia separate. Perkataan homologous ni penting Kalau dia ada pasangan memang kamu kena letak homologous. So dia bila dia ada pair dia, wajib kamu letak homologous chromosome. Okay, so homologous separate and move to the opposite pole. Okay, each chromosome is still made up of pair of sister chromatid tied to centromere. Okay, so dia kata
each kromosom ni masih dalam bentuk kromatid dengan sister kromatid. Sebab masih lagi terikat dekat centromere. Sebab dia nak bezakan event ni dengan event yang lagi satu tu, anaphase 2. Kalau anaphase 2 tu kromatid dengan sister kromatid dah terpisah. Tapi untuk yang event ni dia kata kromatid, sister kromatid still attached to each other, tied to the centromere. Okay, masih lagi terikat dekat situ. Bukan yang ni yang ni untuk anaphase 2. Okay, state the importance of stage name in 3A1. So yang ni tadilah anaphase 1 ni, apa kepentingan dia separate tu? Sebab tu kita nak ada bukan kepentingan pull away, kepentingan dia separate tu. Satu, dia nak half number the chromosome, betul. To ensure the haploid chromosome number ataupun the half number of chromosome in gamete. Okay, haploid tu half lah Yang kedua boleh juga kalau kamu tak tulis kromosom tu dalam bentuk haploid, kamu boleh juga kata to ensure ataupun to maintain the number of diploid chromosome after sexual reproduction. So sexual reproduction kan haploid campur haploid sperm plus ovum, so dia akan jadi balik semula diploid. So dia akan maintain lah diploid sampai beberapa generasi sekalipun. Okay, to ensure ataupun to maintain the diploid number of chromosome from one generation to the next generation. So seterusnya, okay, ni bila soalan macam ni cikgu suka nak tengok kamu punya fikiran tu sebab dia bila dah masuk pada soalan kebat, dia dah relate dengan daily life tau. Okay, jom kita baca soalan dia. The following statement is about the effect of exposure to radioactive radiation. An individual has worked for 35 years at a place which is exposed to radioactive radiation. Okay, bila sebut radioactive radiation, apa yang terfikir dekat fikiran kamu? Terfikir apa? Cancer. Orang fikir cancer kan? Tapi bila kita baca yang ni, dia bukan cerita pasal cancer. Okay, tak apa, it's okay. Boleh, mutation. Yes. Mutation ni, okay, kalau kamu tengok mana-mana cerita superhero ke Incredible Hulk ke apa-apa cerita, mostly dia orang jadi kuat ke kan, dia ada special abilities tu semuanya sebabkan mutation lah. Dia sebabkan radioactive radiation, so radioactive radiation tu causes berlakunya mutation pada sel body dia. Benda ni bila kamu tangkap radioactive radiation ni, so bila kita baca terus tu dia tak ada berkenaan dengan cancer, so cancer ni kita boleh cancel. Okay. So mutation memang ada. Berlakunya mutation, so dia menyebabkan one of his children was found to have a type of disability, okay, which syndrome, okay, syndrome yang tidak dinamakan, tapi kat sini dia bagi tahu karakteristik of syndrome dia adalah stunted growth, slanted eyes and mental retardation. So ini apa nama syndrome dia? Down syndrome. Down syndrome. Dua-dua ni, mutation ni dengan Down syndrome ni, dua-dua dah ada point ni. Satu point. Ditangkap je daripada penerangan tu dah dapat dah satu. Radioactive radiation causes mutation. Lagi satu, Down syndrome yang tak dinamakan tu adalah sebenarnya Down syndrome. Based on the situation above, explain how the exposure to radioactive radiation can cause the disorder suffered by his child. Okay, tadi kamu boleh bagi tahulah. The radioactive radiation causes mutation. Okay. Causes mutation disebabkan dekat sini dia cerita pasal general Kalau kamu tak sure, elakkan kamu bagi dia sama ada, kan ada dua jenis mutation kan? Gene mutation dengan chromosomal mutation kan? So kalau kamu tak sure dia yang mana satu, kamu buat mutation je. Okay, kecuali memang dalam soalan ni dia bagi tahu state the type of mutation. Itu baru kamu bagi tahu sama ada gene mutation ataupun chromosomal mutation. If tak ada, just memadai buat mutation sahaja. Okay, tapi kalau kita baca yang ini kromosomal ataupun gene mutation sebenarnya? Kromosomal. Okay, kromosomal sebabkan dia punya kromosom terlebih satu. So kalau kamu terjawab gene mutation, automatically kamu akan hilang markah dekat mutation. So kat sini bahayalah kalau kamu spesifikkan, lepas tu spesifikkan pula salah pula. The mutation causes, okay, the mutation causes tu yang tadi sebut spindle fiber tadi tu. Okay, so ini ni centriole yang keluarkan spindle fiber. Okay, spindle fiber fail to form. Fail to form ke fail to separate?
Okay, the spindle fiber fail to form, itu satu markah dan menyebabkan akhirnya the chromatid ataupun the homologous chromosome fail to separate. Okay, so tu adalah satu tambahan markah jugalah kat situ. Sebab kamu tahu the homologous chromosome ataupun chromatid fail to separate disebabkan the spindle fiber fail to form. Ini maksudnya dia boleh bagi kredit pada kamu tambahan point sebab kamu faham benda itu berlaku disebabkan tiadanya spindle fiber. Macam inilah satu tak ada, jadi pemisahan dia akan jadi berkemungkinan macam ni. Okay, yang ni hanya dapat satu, yang ni dapat 3 kromosom. Yang ni cikgu asyik sebut lah tu non-disjunction ni. Okay, non-disjunction ataupun not separate ni occurs kalau kamu ada tambah lagi dia spesifik pada 21st kromosom, dapat lagi markah. Okay, check ya dekat jawapan kamu. Banyak ni markah ni. Okay, so dia akan causes the number of chromosome in the gamete is more than 1. Okay, cikgu lebih suka highlightkan more than 1 sebab Down syndrome 47 kromosom. So kita highlightkan yang gamete yang ada more than 1 ni. Gamete yang more than 1 ni yang menyebabkan 24 plus 23 kromosom. Okay, dia akan jadi 47 kromosom dalam Down syndrome baby tu. Okay, more than 1, less than 1 ni tambahan je lah. Kalau kamu letak dia hanya tambahan sahaja. Dia tidak ada efek pada jawapan sebab Down syndrome tu untuk yang carry lebih kromosom. Okay, then boleh juga tambah fertilization occurs on chromosome that have 321 chromosome with normal gamete. So itu yang cikgu kata tadi 24 yang terlebih 1 plus 23. So sperm dengan ovum, so dia jadi 47. So this syndrome is called Down syndrome. So sekarang ni, okay, diagram 4, okay, soalan nombor 4 diagram 4 shows a cross section of an eudicote leaf. Dia ada palisade mesophase, spongy mesophase, xylem, stoma dan juga process T. Process T transpiration lah sebab ini nampak dia water, molekul of water yang keluar daripada stoma ataupun stomata. What is the importance of process T to plant? So yang ni pun ramai juga tak dapat jawab dengan tepat. Okay, transpiration ni satu yang penting dia adalah transport water. The importance of process T to ensure water transported continuously. Okay, sebab dia akan membentuk transpirational pool. So tak ada transpirational pool ni pun dalam jawapan ni pun kita dah tahu dah, student ni faham. Okay, yang kedua, yang ni yang paling senang untuk kita faham, kalau tidak ada laluan air di dalam water, plant akan jadi, dia punya temperature akan jadi tinggi. So kita nak maintain the optimum temperature of plant, so sebab tu dia ada transpiration. Okay, so dia akan keluarkanlah temperature yang tinggi itu melalui evaporation of water ataupun to cool the plant. Okay, yang ini ini ramai jawab salah. So bila kita tahu adanya transpiration, kalau kita bayangkan transpiration ni dia keluar dalam bentuk water vapor kebiasaannya persekitaran di luar mesti lebih panas ataupun humidity rendah. That's why nanti proses T ni ataupun transpiration ni dia occurs in a higher rate. Okay, sebab dia keluar dalam bentuk water vapor, mesti dekat persekitaran luar ni temperature dia high ataupun humidity low. Barulah transpiration ni dia punya rate dia, the rate of transpiration akan ikut high. Okay, tapi dalam kes ni dia kata on a rainy day, water absorption by the root and water transport in the xylem become faster. Do you agree with this statement? Justify. Okay, ramai yang kata yes. Okay, sebabnya ramai dia ambil konsep osmosis. Okay, cikgu faham kamu ambil konsep osmosis, ini akar dia. Okay, so akar pokok. So bila hujan, so kat sini banyak water lah, banyak water. So kamu assume akan lagi banyak water masuk. Adakah sampai kita rasa bila banjir je water akan keep masuk sampai tapi tak. Dia punya kemasukan water ke dalam plant ni bergantung pada 3 benda tu. Satu, root pressure. Tu yang root pressure ni disebabkan adanya tekanan air, maka air akan masuk daripada luar masuk ke dalam, dia berlakunya osmosis. Yang kedua,
Capillary action. Capillary action yang ada adhesion dengan cohesion tu. Okey, yang ketiga, Transpirational pool. okey, transpirational pool. Dia punya pergerakan water tu dia adalah gabungan daripada tiga-tiga action ni. Root pressure, capillary action dekat sini, adhesion and cohesion pada dinding xylem dan juga pada antara molekul water tu, dan last sekali pada leaves ya. Okey, pada leaf ni dia adanya stomata. Bila berlakunya transpiration tu, dia akan membentuk satu macam vacuum tau. So bila air keluar kat sini, okey, dia akan membentuk satu ruang kosong. So dia akan membentuk satu vacuum untuk membuatkan air daripada bawah akan keep on ditarik naik ke atas. Okey, tapi bila hari hujan, ni cikgu kata tadi transpiration tadi, jadi rendah. Okey, sebab suhu pada waktu hari hujan, jaranglah hujan suhu jadi lagi panas. Biasanya waktu hujan, okey, temperature akan jadi rendah, humidity akan jadi tinggi. Okey, kelembapan persekitaran akan jadi tinggi. Jadi untuk transpiration rate ni nak berlaku dengan tinggi tidak boleh, sebab dekat luar ni dah banyak kandungan air dekat bahagian luar ni, kelembapan dekat luar ni dah tinggi. Jadi transpiration ni tak boleh berlaku dengan tinggi. Transpiration ni akan jadi berkurangan. Okey, pengeluaran water vapor daripada plant ni akan jadi reduce. So, bila sini reduce, air akan maintain dekat dia punya leaves ni. Tak banyak air yang boleh keluar through the stomata dekat leaves ni. Jadi dekat sini tidak ada suction lah yang berlaku sebab air masih lagi ada penuh dekat leaves. Jadi dia akan menyebabkan bila tak ada ruang kosong, macam mana air nak berterusan naik dengan cepat. Jadi dia punya dekat sini kita katakan water absorption by the root and water transport in the xylem bukan faster tapi become slow. Okay, so jawapan kat sini bukan yes tapi no. Okay, because the transport of water through the xylem becomes slower. This is because the rate of transpiration in leaves decreases. So, menyebabkan no transpirational pool, maka tidak adalah air yang boleh masuk dengan banyak. Okay, this is because the concentration of water vapor is higher in the environment. Humidity lah. Okay, humidity in the environment is higher. So less water molecule evaporated through transpiration process. Okay, they decrease the transpirational pool in the leaves. Jadi tak bolehlah dia nak absorb banyak-banyak air daripada root. Cikgu tanya sikit, dia ni ada ke tidak ni? Cikgu panggil nama sikit. Senyap je. Arif ada kat situ ke? Ada cikgu. Ada, Alhamdulillah. Adam ada kat situ? Adam Hakim? Ada ke? Ada, Alhamdulillah. Dini ada kat situ? Ada cikgu. Ada. Sabrina? Tak. Okey. Nanti kejap lagi panggil orang lain pula. Okey, Zaim ada ke? Ada. Alhamdulillah. Okey, so kita pergi pada phytoremediation ni. Okey, so cerita pasal method to reduce the threat that endangered our ecosystem. Bila ada pollution, apakah cara kita untuk reduce the pollution? So salah satu strategi yang saintis gunakan sekarang adalah phytoremediation. Kita tahu ada satu lagi yang dipanggil bioremediation. Siapa tahu apa beza dia? Phyto pakai pokok kan, bio pakai mikroorganisma. Okay, very good. Memang betul. Okay, phyto ni adalah sebenarnya dalam scientific name dia, kalau sebut phyto ni bidang-bidang yang berkaitan dengan plant. Okay, so itu phytoremediation adalah dia use plant untuk reduce bahan-bahan yang tercemar tadi tu, ataupun dia gunakan bioremediation, yang ini kita guna microorganism. Bukan semua tempat sesuai untuk guna plant, ada setengah tempat dia guna microorganism. Nak kurangkan oil spill, tumpahan minyak dekat laut ke dekat sungai kan, so yang itu dia guna bioremediation, so dia tak sesuai nak guna plant. So yang ni dia guna plant. Okay, dia punya definition ni bahayalah kalau definition ni, tapi dia dah pecahkan kepada 2 point. Satu, jika kamu berjaya keluarkan dia adalah phytoremediation is the one treatment method which uses plant. Okay, ada je perkataan plant je, cikgu dah terus bagi satu markah. Okay, maksudnya kamu tahu dia punya sumber dia gunakan plant. Okay, lepas tu macam mana kaedah yang digunakan? Okay, dia gunakan for the purpose
to degradation, extraction or elimination. So salah satu daripada ni lah. To extract ataupun to degrade ataupun to eliminate the polluted substance from soil and water. Okay, so cikgu nak kamu keluarkan perkataan ni. Salah satu pun jadilah degrade ataupun extract, keluarkan ataupun eliminate terus. Okay, so yang ni senang je. Ini adalah proses pembentukan molekul lipid. Okay, formation of lipid molecule. So ini adalah glycerol. So ini adalah fatty acid. Okay, yang ni adalah triglyceride. Dia dah bergabung. Okay, pembentukan molekul S. Satu nama dia, proses formation adalah condensation. Okay, so yang keduanya, yang ni penting nak buat ayat dia sebab kamu nak tunjukkan proses ya. One molecule of glycerol combined with 3 molecule of fatty acid, okay, and to form 1 molecule of triglyceride. So yang ni penting kamu bagi tahu 1 molekul glycerol, 3 molekul fatty acid sebab benda ni fix ya. Okay, dia membentuk 1 molekul triglyceride. So apply benda ni dekat dalam mana-mana formation of other chemical substance, karbohidrat ke, protein ke, apply benda ni. Bagi tahu bilangan dia. Okay. Yang with addition of water tu pun kena letak ke? Addition ke? Removal. Removal. Okay, with removal. Ataupun elimination of 3 molecule of water, tapi molecule of water ni dia tak penting lah dia nak 3 ke tak ke, sebabkan dia dah, yang ni dia nakkan kamu tahu dia remove ataupun add. Okay, so ini gambar villus. Kita tanya sikit lah kat mana villus ni. Emlyn, ada kat situ tak? Small intestine. Tak dengar. Dia cakap small intestine cikgu. Okay. Okay, Emlyn boleh tutup balik. Dia bergema-gema Okay, small intestine lah, betul-betul. So ni villus ni dekat kita punya small intestine. Kalau nak lebih spesifik lagi dekat bahagian ileum. Okay, small intestine kan dia ada 3 bahagian kan. Okay, daripada duodenum pergi kepada jejunum, lepas tu last sekali ileum, dan villus ni mainly dia ada dekat ileum. Okay, so dekat ileum ni dia ada macam tiny projection that called villus. So villus ni dekat sini epithelial cell, kat sini blood capillary. Okay, dan dia minta tandakan Y dekat mana absorption of lipid digestion product occurs. Lipid. So mostly jawab betul lah ya. Okay, cikgu bagi tips untuk kamu nak menandakan, walaupun dia kata dekat sini dia kata label with letter X, tapi bukan kamu direct label dekat situ. Kita tahu label macam mana? Okay, tarik satu line. Okay, labelkan di luar. Okay, elakkan label dekat kawasan yang dalam ni. Macam mana nak label ni? Tak nampak kan? Kecil sangat ke, dia kadang-kadang tercampur dengan bila kamu buat tandakan tu terkena pula blood capillary kan. Jadi label tu tarik satu line, bawa keluar, bolehnya line yang lurus guna pembaris. Labelkan dekat luar. Dekat dalam ni, apa nama tempat tu yang cikgu labelkan tu? Tak dengar. Lactil lah cikgu. Lactil. Okay, so X ni adalah nama dia lactil. Lactil ni kalau kita cerita panjang sikit lah, disambung lagi dengan lymphatic system. Tapi lymphatic system tu dia dah cerita pasal kamu punya body defense mechanism. Tapi lactil ni dia tumpang lah, dia tumpang lipid ni tumpang dalam lactil. So dia tumpang dalam lymphatic system kejap. So later on dia akan masuk balik semula ke dalam blood vessel dan dia akan pergi ke liver lah. Untuk sementara awal-awal tu dia akan masuk melalui lymphatic system dulu. An individual consume a lot of butter in his daily diet. Okay, state one type of disease he might suffer from. Okay, butter ni jenis kumpulan makanan apa? Lipid. Okay, lipid. Okay, jadi disease, ramai jawab obesity ya. Obesity bukan disease. Tapi obesity ni dia adalah risk factor. Dia boleh menyumbang kepada penyakit-penyakit lain. Tetapi dia sendiri bukan penyakit sebab ada juga
sebilangan kecil orang yang obesiti dia sihat, dia tidak ada penyakit. Jadi obesiti tidak boleh lah Okay. So bila cerita pasal lipid, jadi contoh penyakit kamu boleh katakan penyakit yang berkaitan dengan salur darah tersumbat lah. Okay, contoh dia kalau senang kamu tulis cardiovascular disease. Kalau tak berani kamu bagilah contoh penyakit. Apa contoh penyakit yang kamu tahu yang berkait dengan kesan daripada makan lipid berlebihan? Heart attack. Heart attack. Okay, itu paling senang, boleh. Heart attack. Tak payahlah fikir penyakit-penyakit yang nama canggih-canggih kan, heart attack, ataupun kalau kamu tahu nama saintifik dia myocardial infarction. Samalah dengan heart attack tu. Okay, ataupun kalau kamu tahu lagi adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan salur darah yang blockage in blood vessel ataupun blood capillary, iaitu arteriosclerosis. Jadi dua satu arteriosclerosis, satu lagi atherosclerosis. Cikgu tak boleh terima, minta maaf, cikgu tak boleh terima diabetes. Kebanyakannya diabetes ni lebih disebabkan oleh sugar yang diambil ataupun karbohidrat. Memang tak ada. Stroke lagi satu, stroke lagi satu boleh. Tapi kalau lemak ni dia lebih kepada kita kata nak kaitkan dengan salur darah yang tersumbat Explain your answer. Okay, the formation of plaque ataupun cholesterol in the inner wall of artery. Okay, so dia akan narrow the size of lumen. Ada tambah lagi dia akan reduce the flow of blood in the blood vessel. Itu pun cikgu boleh terima. Okay, last kali ada juga yang jawab apa bila reduce, oxygen. Okay, dia menyebabkan oxygen cannot reach to the certain part of body. Soalan yang seterusnya tentang kingdom. Okay, diagram 6 shows 3 type of organism Q, R and S from different kingdoms. Kita tengok kat sini ada kingdom Protista, fungi and plantae. Okay, based on diagram 6, name another organism that belong to the same kingdom as organism Q. So ramai jawab betul ni, amoeba, so protozoa. Okay, yang ini ramai yang jawab kurang tepat. Soalan nombor 2 ni, state 2 characteristic of the organism state in 6A1. Okay, dia karakteristik ni adalah kamu kena baca balik semula bahagian kingdom tu. Ni ini je dia punya karakteristik yang boleh diterima sebenarnya. Dia punya karakteristik dia adalah eukaryote. Study semula eukaryote ni adalah disebabkan dia punya nukleus dia ada nuclear membrane. Okay, eukaryote ni dia lebih kompleks lah berbanding satu lagi iaitu prokaryote. Okay, ciri kedua dia adalah either unicellular ataupun multicellular. Yang ketiga sama ada dia autotroph, dia buat makanan sendiri, ataupun dia heterotroph ataupun dia makan benda lain ataupun dia mendapatkan makanan. Okay, autotroph dia membina makanan sendiri, heterotroph dia mendapatkan makanan yang dah ada lah dekat luar. Jawapan yang ini hanya boleh terima tu lah, walaupun ada yang cerita pasal adanya dia punya pseudopodia, tak boleh lah. Sebab yang ni kita tengok pada karakteristik semula yang dalam textbook. Tambah siapa yang jawab unicellular, kamu tambahlah dia either unicellular or multicellular. Dalam skema ni dia tulis dua-dua sekali. Simple cell organization without specialized tissue. Yang ni tadi eukaryote punya karakteristik dia lah. The nucleus covered by nuclear membrane. Ni kita boleh tengok satu lagi tadi itulah. Dia autotroph ataupun heterotroph or both. Organism R decompose the branch of that tree. Mana organism R ni fungi ni. Okay, state the type of interaction between organism R and the branch of the tree. Dia decompose. Okay, decompose branch of a dead tree. Okay, yang telah mati dia telah mati macam mana pula ni? Kamu ramai jawab parasitism, tapi parasitism salah. Kan dia macam jahat kan, dia curi lah, macam ambil lah kan nutrien daripada benda-benda hidup ataupun host dia. Tapi dia tak ada.
Yang ni dia ambil daripada dead tree. Jadi dia hanya decompose lepas tu makan lah daripada tinggalan organic substance yang ada pada dead tree tu. Jadi interaction kat sini saprophytism. Saprophytism ni kita panggil juga organism saprophyte. Saprophyte yang decompose that organic matter macam tu. Okay, seterusnya the use of type of pesticide. Okay, ni ada beberapa student ni ada salah faham ya. Pesticide ni apa dia? Racun untuk perosak. Pest ni perosak kan. That cause the population of decomposer in the soil to decrease. Okay, racun perosak ni, so kita sembuhlah racun perosak ni dekat pokok ni. Okay, so pokok ni dia tak terkesan dengan pesticide tu. Yang terkesan adalah perosak dia, contoh macam ulat ataupun serangga yang merosakkan pokok tu. So serangga dengan ulat ni dia matilah kalau kena pesticide ni. Tapi pokok tu tak terkesan. Okay, masalah dia bila sembuh pesticide tu, dia akan menyebabkan sekali decomposer dekat dalam tanah ni sekali pun mati. Decomposer bakteria lah, bakteria dalam tanah tu pun mati juga. Kita sebenarnya nak bunuh pest je, perosak je, tapi population of decomposer in the soil decrease. Okay, explain the effect. Okay, boleh kata effect ni kita terus direct jawab effect dulu. The uses of this pesticide on soil fertility. Okay, dia dah bagi tahu dia nak effect on soil fertility. Jadi terus jawab soil fertility. Apa kamu nak jawab tu? Soil fertility apa effect dia? Decreases. Okay, decreases. So paling pantang pantang cikgu, pantang jawapan. Okay, paling pantang guna perkataan affected. Affected ni dia tak menggambarkan jawapan. Kita nak dia punya jawapan direct je, dia meningkat ataupun menurun. So the soil fertility decreases. Okay, baru bagi tahu sebab kenapa jadi macam tu. Okay, apa tujuan decomposer ni? Decomposer ni buat apa? Is it the nitrogen cycle tu ke cikgu? Ya, betul. Pandai. Dia tujuan dia dekat dalam nitrogen cycle tu. So kalau kita ingat lagi, nitrogen cycle tu benda-benda yang telah mati, kita ni ataupun haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan yang telah mati, dalam kita ni masih ada remaining protein ataupun remaining nutrient ada dalam body kita ni. Bila kita mati tu masih ada kat situ. Jadi tujuannya decomposer ni dia akan uraikan balik. Okay, dia akan uraikan kamu punya bone, kamu punya sel, dia akan uraikan. Dia akan decompose, so dia akan menyebabkan most of kita punya protein dalam badan ni dia akan uraikan, dia akan nanti gabungan daripada bakteria-bakteria lain. Later on, dia akan jadi amonium yang boleh digunakan oleh plant sebagai nutrien. Jadi body kita ni dah mati pun ada guna lah. Jika dia telah reput, dia telah diuraikan oleh decomposer dan akhir sekali protein yang remain dalam body kita ni dia akan ditukarkan oleh beberapa peringkat bakteria. Kamu kena baca balik nitrogen cycle dan akhirnya dia akan menjadi dia akan menyebabkan dalam tanah tu akan jadi lebih subur sebab adanya nutrien tu. So kita tengoklah the population of decomposer in the soil decrease. So effect dia, the soil fertility decreases. Sebab dia pesticide tu dia kill ataupun reduce the population of decomposing bacteria or fungi. Okay, dan dia akan menyebabkan decomposition of that organism does not occur and the nutrient content ataupun nitrate content in the soil decreases. Nitrogen cycle will disrupted. Okay, the last question. Two differences between two organism iaitu di antara fern dengan organism S. Organism S tu adalah pokok peringkat tinggi kan, the tree. Okay, dibandingkan dengan fern adalah pakis. Okay, perbezaan dia, ramai jawab betul je lah yang ni. Fern is non-flowering plant while organism S is flowering plant. Okay, fern reproduce through spore formation. Okay, while organism S reproduce through formation of seed ataupun sexual reproduction lah.
Okay, the last one, the fern has soft stem or non-woody. Betul pun ramai jawab Okay, the organism S has hard stem ataupun woody. Ini pun ramai jawab betul. Bagus. Sebab yang ni kamu tengok observation pun kamu dah boleh jawab daripada observation. So tahniahlah siapa yang berani mencuba jawab. Walaupun kita tak ada bincang pun benda dalam kelas, tapi sebab kamu berani jawab, tak tinggalkan kosong, jadi kamu dapat markah kat sini. So macam mana setakat ni kamu rasa soalan ni susah tak? Kamu rasa SPM boleh jawab tak? Boleh insyaAllah cikgu. Ya, boleh jangan takutlah. SPM tu kamu akan rasa tidak gentar kalau kamu bersedia. Macam itulah. Jadi cikgu harap kamu memang ada perasaan kamu bersedia, maka kamu rasa nervous tu kurang sikit lah. Kamu akan takut, kamu akan jadi cemas, kamu akan jadi anxiety kalau kamu tak bersedia. Jadi kamu kena prepare, buat preparation sebaiknya, dan mana-mana markah yang kamu dapat sekarang ni memang semua boleh ditingkatkan. Memang last minute adrenalin pun meningkat, jadi kamu akan baca lagi cepat masuk, lagi cepat faham, lagi banyak kamu study, semua benda tu akan jadi benefit lah untuk kamu nak menjawab masa exam nanti. Don't worry, masa sentiasa ada, ruang untuk kamu nak meningkatkan diri tu sentiasa ada, don't worry.